وياسين يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الآمال فامنن علينا بالإقبال وكن لنا واصلح البال يا ربي يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب أتى وقد بات الأسباب مستدركا بعدما مال يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك في الحال يا موجد الخلق طران وموسع الكل براه أسألك أسبال ستران على القبائح والأخطال يا من يرى سر قلبي حسبي اطلاعك حسبي فامحو بعفوك ذنبي واصلح قصودي والأعمال ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاؤك الدائم الحال يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Pertamanya marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala masih lagi kita dikumpulkan dalam satu majlis. Dalam keadaan kita mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala, menunaikan satu kewajipan kita dengan Allah dan menyahut
apa yang telah disuruh oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga apa yang kita pelajari ini dapat manfaat kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak dilupakan kita hari ini berada pada hari Isnin, yang para ulama kadang-kadang mengkhususkan amal ibadah mereka, bahkan menambahkan lagi segala zikir amal ibadah mereka pada hari Isnin. Kerana hari Isnin merupakan hari berbeza dengan hari-hari yang lain. Allah banyak mengkhususkan beberapa perkara pada hari Isnin. Yang paling agung adalah lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Isnin. Kalaulah hari Isnin bukan hari yang agung yang mulia, nescaya Allah tidak memilih untuk dilahirkan Sayyidul Akwan wa Sayyidul Anbiya wal Mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Isnin, sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun bila ditanyakan, ya Rasulullah, kenapa kamu berpuasa pada hari Isnin? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan kenapa Rasulullah berpuasa pada hari Isnin, jawabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzalika yaumun wulidtu fih. Itulah hari yang dilahirkan aku padanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Isnin mengagungkan hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama banyak peristiwa khususnya berkaitan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memilih hari Isnin sehingga akan diwahyukan pada hari Isnin, sehingga akan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Isnin. Bahkan hari Isnin inilah antara hari yang dipamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala amalan-amalan hamba-hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku ingin amalanku dipamparkan kepada Allah dalam keadaan aku berpuasa. Menunjukkan hari ini kita pamparkan kepada Allah Subhanahu wa taala amalan kita dengan kita mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat, setiap detik kita berada dalam majlis ini, kita mendengar kata-kata ini dan pengajian ini, kita dikira pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak terkira. Moga-moga majlis kita ini, keadaan kita ini dihadiri oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala yang tidak putus-putus untuk beristighfar kepada kita semua, insya-Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita sedar, hadirin sekalian, pada hari ini kita sudah melepasi separuh yang pertama bulan Zulkaadah. Ramai umat Islam yang tidak sedar dan tidak menyadari berlalunya bulan Zulkaadah. Apakah itu bulan Zulkaadah? Ketahuilah bahawasanya bulan Zulkaadah ini adalah salah satu bulan haram, bulan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum, daripadanya ada 4 bulan. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum, dan sebagainya berkaitan dengan ayat ini. Salah satunya bulan haram, bulan Zulkaadah. Bila mana kita mengetahui bulan haram, segala amalan digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah pun melarang daripada menzalimi kepada diri sendiri, menzalimi kepada umat-umat, kepada orang lain. Menghormati bulan haram menunjukkan keagungan bulan haram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Habib Umar dalam satu kalamnya mengatakan, bagaimanakah keadaan iman kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Adakah sama iman kita, tahap keimanan kita kepada Allah sudah melalui pertengahan bulan haram dengan awal bulan Zulkaadah? Adakah level sama sahaja? Seharusnya dan sepatutnya kita berusaha setiap saat, setiap detik, setiap hari, setiap malam untuk kita berusaha untuk menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah perkara yang perlu kita
jadikan bekalan untuk bersama dengan kita. Perkara inilah tugasan utama kita di dunia, untuk kita meraih kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang susah. Akan tetapi bila mana Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada mana hamba-hambanya, Allah akan pilih. Dan salah satu usaha untuk menambahkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita duduk dalam majlis ilmu seumpama ini. Mana-mana lagi majlis ilmu tidak mengapa, yang penting kita hadir dengan penuh hati kita kepada Allah, penuh keikhlasan kita kepada Allah, mencari keredaan Allah, mencari pengampunan Allah, supaya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa kita dan Allah menambahkan iman dan takwa kita. Supaya datangnya 10 hari awal daripada Zulhijjah dalam keadaan iman kita sudah dicas, dalam keadaan kita sudah bersedia untuk melakukan amal ibadah dengan sebaik-baiknya. Kerana 10 hari awal Zulhijjah, layalil awal min Zulhijjah, sehingga kan Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Quran, wal fajri wa layalin ash. Khususnya pada jumhur ulama berpendapat, mufassirin berpendapat mengatakan walayalin ash itu dimaksudkan 10 awal Zulhijjah, yang mana segala amalan-amalan kebaikan pada hari tersebut lebih dicintai, lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang tidak akan dapat melakukan amal ibadah pada hari tersebut kecuali orang-orang yang sudah melakukan persediaan, kecuali seseorang itu sudah imannya sudah penuh dan sudah kuat, sudah kukuh dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mampu untuk berpuasa, sehingga dia mampu untuk bangun malam, supaya dia mampu untuk memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekadar peringatan bersama supaya kita tidak lupa kita sudah berada separuh daripada bulan Zulkaadah. Moga-moga pengajian kita ini menambahkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selain daripada menambahkan ilmu, pengetahuan kepada kita insya-Allah Subhanahu wa taala. Menyambung lagi pengajian kita dalam kitab At-Taqriratus Sadidah fi Masailil Mufidah, telah sampai kepada kita masih lagi berbicara berkaitan dengan puasa. Beberapa masalah yang telah kita ajarkan dan kita telah baca sehingga sampai kepada qala al-musannif wa rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumi wa ulumi sayyidis salihin wa radhiyallahu ankum, halatu wujubil qada' ma'al imsaki ila al-ghurubil sittun, ada 6. Halatun, keadaan-keadaan, wujubil qada, keadaan-keadaan yang wajib qada ma'al imsak, bersama dengan menahan daripada makan, menahan daripada segala yang membatalkan puasa, ilal ghurub, sehingga terbenamnya matahari. Ada 6 perkara. Sekarang ini musannif ingin menjelaskan kepada kita beberapa keadaan yang mana bila mana kita berbuka puasa, ada keadaan yang mana kita terbatal puasa dengan sebab kita berbuka puasa ataupun dengan sebab berlakunya perkara-perkara yang membatalkan puasa. Adakah membenarkan kita untuk makan setelah daripada itu? Adakah membenarkan untuk kita makan setelah daripada itu? Yakni berlaku perkara yang membatalkan puasa, ataupun kita sengaja melakukan perkara yang membatalkan puasa. Tamam, sekarang ini puasa kita sudah batal. Dengan batalnya puasa kita itu, adakah membolehkan kita melakukan perkara-perkara yang lain lagi yang membatalkan puasa? Seperti makan, minum. Okey, saya hari ini batal dah puasa saya. Okey, saya bebas nak makan, nak minum. Adakah dibolehkan? Sekarang ini musannif membawa kepada kita 6 perkara yang mana wajib kita menahan daripada makan dan minum dan daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa walaupun kita sudah batal puasa. Mafhum? Yang pertama sekali, ala muta'addin bifitrih, ke atas seseorang yang sengaja membatalkan puasanya. Seseorang melakukan suatu perkara yang membatalkan puasa dengan sengaja.
Misal contoh pagi, dia sengaja dia makan atau minum ataupun dia melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Maka na'am, sahih, puasanya batal. Tetapi wajib bagi dia untuk menahan diri dia daripada makan dan minum ataupun perkara-perkara yang membatalkan puasa sehingga maghrib. Maka tidak membolehkan seseorang tersebut untuk makan dan minum secara bebasnya setelah daripada batalnya puasa. Yang dimaksudkan di sini adalah puasa bulan Ramadan, kerana menghormati Ramadan itu tersebut. 6 perkara ini yang dikatakan bila mana batalnya puasa seseorang, maka wajib dia menahan daripada makan dan minum ataupun perkara yang membatalkan puasa sekiranya puasa bulan Ramadan, kerana menghormati bulan Ramadan. Menghormati bulan Ramadan, maka wajib baginya menahan. Wajib, tidak boleh dia, saya batal dah puasa pagi tadi, ikut saya lah, saya boleh minum, saya boleh makan. Tak boleh. Wajib dia kena menahan. Wajib qada, dia wajib qada ma'al imsaki ilal ghurub. Wajib qada dan wajib menahan dirinya sehingga terbenamnya matahari macam ramai-ramai. Pertama sekali, ke atas orang yang sengaja berbuka puasa ala muta'addin bi fitrihi, ke atas seseorang yang sengaja berbuka puasa. Yang kedua, ala tarikin niyah, ke atas seseorang yang meninggalkan niat lailan pada waktu malam, walau sahwa, walaupun dia itu tidak sengaja, walaupun terlupa. Misal contoh, bulan Ramadan wajib niat puasa daripada malam, wajib niat puasa sebelum subuh. Tiba-tiba dia bangun pagi pukul 8, tertidur, tak sahur, tak apa, Allah, saya lupa niat semalam. Tak niat. Bila mana tidak niat, puasanya tu batal, tidak sah. Maka dengan puasanya itu tidak sah, adakah membolehkan dia makan dan minum? Tidak boleh. Wajib baginya menahan daripada makan dan minum seolah-olah ia berpuasa sehingga ke petang, menghormati bulan Ramadan, dan dia kena qada hari tersebut. Ke atas orang yang tarikin niyah, orang yang meninggalkan niat lailan pada waktu malam, walau sahwa, walaupun dengan dia terlupa ataupun dengan tidak sengaja. Yang ketiga, seseorang yang wajib qada dan menahan diri sehingga terbenamnya matahari, ke atas ala man tasahhara dhannan baqa'al lail fabana khilafuhu, ke atas seseorang yang bersahur dhannan, menyangka, baqa'al lail, masih kekal lagi malam. Ke atas seseorang yang tasahhar, yakni ke atas seseorang yang bersahur, makan dia, dhannan, menyangka dia, baqa'al lail, kekal lagi malam, masih lagi tak masuk subuh. Fabana khilafuh, tengok-tengok masuk subuh. Fabana, maka ternyata baginya, jelas baginya selepas daripada itu bersalahan dengan apa yang dia sangka. Khilafuhu, bersalahan dengan apa yang dia sangka. Contoh, dia bersahur pukul 5.30. Pukul 5.30. Misal contoh. Maka dia kata, mungkin subuh ni masuk 5.45 mungkin. Menyangka dia subuh ni lambat lagi, tak masuk lagi. Dia bersahur. Dia bersahur di tengah semasa dia puasa bulan Ramadan, dia bersahur. Bila mana dia bersahur, dia tengok jam. 5.30. Tak masuk subuh lagi, mungkin tak masuk lagi subuh. Subuh mungkin 5.45 misal contoh. Dia makan, sudah makan 5.40 atau 5.35, maka cepat dia ni. Sebab dia menyangka subuh 5.45. Tiba-tiba bila dia pergi ke takwim, tengok di takwim kalender, Allah, subuh 5.30. Dia makan menyangka masih lagi kekal malam, masih lagi belum subuh. Fabana khilafuhu, maka kemudian jelas baginya bersalahan dengan apa dia sangka. Maka hukum puasa hari tersebut batal, tidak sah. Maka dengan batalnya puasanya itu,
adakah membolehkan dia, oh saya tak sah dah puasa saya pagi ni, hari ni. Bolehlah saya nak makan nasi pagi. Bolehlah saya nak makan lagi, nak minum lagi. Tak boleh. Wajib ke atasnya qada hari tersebut dan wajib dia menahan daripada makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa sehingga terbenamnya matahari. Itu perkara yang ketiga. Keadaan yang ketiga, wajib qada dan wajib menahan sehingga terbenamnya matahari. Mafhum? Yang keempat, yang wajib qada dan menahan diri sehingga terbenam matahari juga ke atas ala man aftara dhannan al-ghurub fabana khilafuh. Ke atas seseorang yang berbuka puasa, ke atas seseorang yang berbuka puasa, man aftara dhannan, menyangka masuk maghrib, menyangka terbenamnya matahari. Fabana khilafuhu, maka ternyata baginya menyalahi apa yang dia sangka. Contoh seumpama tadilah, dia menyangka waktu maghrib 7.20. Menyangka waktu maghrib 7.20 minit. Dia pun tengok jam dia. 7.20 dah ni. Dia pun makan. Maka dia berbuka puasa. Bila mana dia berbuka puasa, dia pun tengok ke takwin atau kalender, lepas dia makan baru dengar azan. Baru kedengaran azan ataupun dia baru dia tengok kepada takwim, subhanallah, maghrib 7.30. Maka puasanya hari tersebut batal. Maka dia kena qada. Dan misal contoh dia siap makan, siap berbuka puasa. Dia makan 7.20. Menyangka waktu maghrib 7.20. Makan, sudah makan 7.25. Tengok jam, tengok takwim, maghrib 7.30. Baki 5 minit lagi nak maghrib. Dia kena tahan daripada makan dan minum sehingga terbenamnya matahari walaupun 5 minit. Kena wajib dia menahan, tapi puasa hari tersebut batal dan wajib qada dan wajib imsak sehingga ghurub. Tetapi permasalahan berbuka puasa ini, sekiranya dia berbuka puasa tadi dengan sangkaan sahaja, bukan ijtihad. Berbeza seseorang berbuka puasa, menentukan waktu berbuka puasa dengan ijtihad. Dengan alamat. Misal contoh, dia tidak ada jam, tidak ada apa-apa kelengkapan nak mengetahui waktu, dia berada di dalam hutan atau tempat tidak dengar azan, jauh daripada orang. Misal contoh, dia tengah padang pasir, dia berpuasa, tiba-tiba dia tengok, ni maghrib belum? Dia bukan menyangka, tapi dia ijtihad. Apa makna ijtihad? Melakukan sesuatu usaha melahirkan suatu hukum. Mana dengan syarat, dengan ada tanda-tanda. Misal contoh dia tengok, matahari tak ada dah ni, gelap. Kalau dia tengok, dengan tanda-tanda menyebabkan dia kata maghrib sudah masuk, maka dia berbuka puasa dengan ijtihad. Sekiranya sangkaannya itu bersandarkan kepada ijtihad, maka tidak haram bagi dia untuk berbuka. Boleh, sebab dia sudah ijtihad. Tidak ada yang mengatakan kepada dia duduk di jauh daripada orang, dalam keadaan tidak ada jam, dia tidak ada apa-apa alat, kecuali dengan tanda-tanda yang dia dapat ijtihad, maka dia ijtihad, maka dia boleh berbuka puasa. Berbeza dengan seseorang, dia ada jamnya, ada radio, dia ada takwim dan dia ada, cumanya dia menyangka sahaja tanpa ijtihad. Masuk dah, mungkin masuk dah maghrib ni. Dia hanya menyangka sahaja tanpa menggunakan segala apa tanda-tanda sehingga dia menentukan waktu maghrib. Sekiranya dia berbuka juga, tiba-tiba jelas kepadanya belum lagi masuk maghrib, maka puasanya hari tersebut batal, wajib bagi dia qada dan dia kena menahan diri sehingga terbenamnya matahari. Tak boleh makan minum. Mafhum? Yang kelima, wajib qada dan menahan diri sehingga terbenamnya matahari juga kepada ke atas seseorang, alaman bana lahu yaumus 30 Sya'ban annahu min Ramadan.
yang ke atas sesiapa yang jelas baginya bana lahu. Jelas baginya, ternyata baginya yaumul 30 Sya'ban, hari yang 30 Sya'ban itu annahu bahawasanya min Ramadan, iaitu satu Ramadan. Misal contoh, dia menyangka hari ini 30. Dia menyangka hari ini 30 Sya'ban. Dia tak tahu bahawasanya hari ini ni satu Ramadan dah. Ada orang tengok anak bulan semalam, tak umum. Jadi dia menyangka hari ini 30 Sya'ban. Tiba-tiba dia duduk makan pagi. Makan nasi satu bungkus dah makan. Nasi lemak, roti canai, Masya Allah. Sebab esok nak puasa ni. Dia menyangka hari tersebut, hari ni hari 30 Sya'ban. Tiba-tiba duduk tengah makan. Datang yang bagi tahu kepada dia, hari ni satu Ramadan dah. Semalam ada orang tengok anak bulan. Satu Ramadan dah hari ni. Subhanallah. Dia duduk tengah makan. Pada hari 30 Ramadan itu, dia menyangkakan hari 30, tetapi jelas baginya hari itu masuk satu Ramadan dah. Maka dia kena qada hari tersebut, wajib qada, dan dia kena tahan diri dia macam orang ramai-ramai sehingga terbenamnya matahari kerana menghormati bulan Ramadan. Itu keadaan yang kelima. Keadaan yang keenam, seseorang wajib qada bersama dengan imsak, menahan diri daripada sehingga terbenamnya matahari, ala man sabaqahu ma'un ghairu masyru'in, ke atas sesiapa yang termasuk air ghairu masyru'in, pada perkara yang tidak disyarakkan, ghairu ma'murin bihi, tidak disuruh oleh syarak dengan dia. Misal contoh dia mandi sunat, tiba-tiba termasuk air. Misal contoh dia berkomor tengah hari, sebab panas sangat, saja-saja nak berkomor je. Saja-saja dia nak berkomor je. Ataupun dia panas tengah hari, dia nak mandi, saja-saja dia nak mandi je. Tidak, bukan mandi sunat, bukan mandi wajib. Kita dah jelaskan baru ni. Perbezaan dengan bila mana masuk air dalam tubuh badan kita, dengan perkara yang disuruh oleh syarak dan dengan perkara yang tidak disuruh oleh syarak. Kita dah jelaskan dengan pengajian yang lepas. Hari ini, ke atas seseorang itu, bila berlaku masuknya air ke dalam anggota tubuh badan dia, disebabkan melakukan perkara-perkara yang tidak disyarakkan, yang tidak disuruh oleh syarak. Min madmadati, daripada berkomor, au istinsyak, atau masukkan air dari hidung, au ghusl, atau dengan mandi sunat, saja-saja nak mandi. Bukan mandi sunat, saja-saja dia nak mandi, saja-saja dia nak berkomor. Tiba-tiba tertelan air, tiba-tiba termasuk air, dia mandi zuhur. Masya Allah, duk mandi, duk berkomor, tertelan air sebab dia duk mandi, duk komor kuat sangat, maka puasanya batal. Puasanya batal, wajib dia qada, dan wajib dia kena tahan diri dia daripada makan dan minum dan perkara membatalkan puasa sehingga terbenamnya matahari. Ini 6 keadaan ke atas seseorang itu wajib qada hari tersebut, dan wajib dia menahan walaupun masih lagi panjang waktu nak berbuka puasa, kerana menghormati bulan Ramadan. 6 keadaan ini khasnya dikhususkan pada bulan Ramadan sahaja. Adapun puasa-puasa sunat lain, misal contoh kita puasa hari Isnin, tengah hari tadi kita mandi atau berkomor saja-saja, bukan berkomor wudu, tiba-tiba tertelan air, maka batal puasa kita. Dah batal dah puasa saya hari ni. Boleh dah nak makan nasi tengah hari lepas tu. Boleh dah nak minum. Itu puasa sunat, boleh. Yang kita katakan wajib menahan diri ini bagi puasa bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan. Tamam? Faham tum? InsyaAllah. Kemudian keadaan yang kedua, halatu adamil fitr. Keadaan-keadaan yang tidak batal puasa. Biwusuli ainin, dengan masuknya, dengan sampainya sesuatu perkara ain.
ilal jauf kepada ke rongga dalaman, min manfadhil maftuh daripada lubang-lubang yang terbuka. Sab'un, ada 6. Ada 7. Ada 7 keadaan masuk sesuatu ke dalam tubuh kita tetapi puasa kita tak batal. Puasa kita tidak batal. Misalnya contoh. 7 keadaan yang disusun oleh musannif bila termasuknya ain, tak kiralah air ke apa benda ke masuk ke dalam rongga kita melalui melalui anggota yang terbuka. Tapi puasa tak batal. Apakah itu? Yang pertama, ma wasala ilaihi binisyan. Apa yang telah sampai kepadanya kepada jauf ke dalam rongga dalaman binisyan dengan lupa. Masuk makanan dalam tubuh dengan lupa, makan dengan lupa, minum dengan lupa, terlupa. Maka makanlah 2 bungkus nasi pun, 2 pinggan nasi pun, biarlah sebotol air dah minum, tapi terlupa. Hukum dia apa? Tak batal puasa. Itu rezeki minallah. Rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak bagi rezeki bila Ramadan. Biasanya berlaku pada hari pertama biasa. Kebiasaannya masuk ke dapur buka peti ais. Penat. Allahu Akbar, puasa. Puasa. Labas. Boleh tahan kalau air. Kalau kena makan nasi dengan sambal, makan tak ada habis, ingat puasa, pedah. Subhanallah. Bukan rezeki itu bala pula. Sakit tekak sampai ke petang. Yang pertama, bila keadaan-keadaan yang tidak membatalkan puasa dengan masuknya sesuatu ke dalam rongga melalui anggota yang terbuka. Salah satunya bila masuk dengan keadaan terlupa. Ma wasala ilaihi binisyan. Minum, makan, tak kira lah. Dengan terlupa. Misal, korek telinga. Masuk ke dalam ni. Misal contoh. Ataupun memasukkan sesuatu dalam rongga sehingga had batin menyebabkan dia ni dengan keadaan dia terlupa, maka dimaafkan, tidak batal puasa. Keadaan yang kedua, ma wasala ilaihi ma'al jahli bi fitrihi. Apa yang telah sampai kepadanya ke dalam rongga itu ma'al jahli bi fitri, bersama dengan dia tu jahil dengan perkara tu membatalkan puasa. Yang dikatakan jahil itu ni, wa kanal jahilu, dan adalah jahilnya itu mimman yu'dharu, daripada perkara yang menguzurkan, memaafkan bijahlihi, dengan jahil dia, seumpama orang baru masuk Islam ataupun jauh daripada ulama. Yang kedua, bila masuk sesuatu perkara ke dalam rongga dia melalui anggota yang terbuka tapi tak batal puasa, bila mana dilakukan oleh seseorang yang jahil. Jahil dengan batalnya puasa. Misal contoh, dia tak tahu bahawasanya isap rokok tu batal puasa. Dia dengan syarat jahilnya tu dimaafkan, jahilnya tu uzur. Macam mana jahil yang uzur? Jahil seumpama baru masuk Islam ataupun jauh daripada ulama. Adapun dia jahil, kenapa ni buat ni? Hamba saya tak tahu benda ni batal puasa. Sedangkan rumah dia dekat dengan pondok, dia duduk di bandar, telefon ada, ulama ada. Tiba-tiba boleh kata isap rokok tak batal puasa, saya tak tahu batal puasa rokok. Maka tidak dimaafkan, tidak dimaafkan. Adapun jahil yang dimaafkan, kenapa ni? Saya tak tahu benda ni batal puasa. Maka dia pun, sekarang ni saya baru tahu ni. Maka perbuatannya tadi, walaupun memasukkan sesuatu ke dalam rongga dalaman dia melalui anggota yang terbuka, dengan sebab jahil, yang jahil diuzurkan, maka perkara itu tidak membatalkan puasa. Perkara itu tidak membatalkan puasa. Yang ketiga, ma wasala ilaihi ma'al ikrah. Apa-apa yang telah sampai kepadanya kepada jauf, ke dalam rongga dalaman
ma'al ikrah, bersama dengan paksaan, dipaksa makan, dipaksa minum, dipaksa jima' sekalipun, dipaksa melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ma'a tawaffuri syurutil ikrah, bersama dengan menepati syarat-syarat paksaan. Ma'a tawaffuri syurutil ikrah, bersama dengan menepati syarat-syarat paksaan. Misal contoh, dia dipaksa makan. Makan kamu. Kalau kamu tak makan, saya bunuh kamu. Mana? Dengan paksaan tadi, kalau dia makan semuluk pun dah cukup. Misal contoh, orang paksa dia, kalau kamu tak makan, kami akan pancung kamu, bunuh kamu, pukul kamu. Paksa. Dia pun makan. Kalaulah dengan makan, dia tu dipaksa, dengan semuluk pun dah cukup, maka semuluk je lah. Tapi orang kata makan, dia pun makan. Dah ala-ala makan, habiskan lah. Ala-ala makan, habis pinggan, maka dia melebihi daripada yang dipaksa, ketika tu batal puasa dia. Adapun dia mengambil sekadar paksaan sahaja, maka perbuatannya tadi walaupun makan dan minum dipaksa dan dia hanya melakukan dengan sekadar paksaan sahaja, puasanya tadi tidak batal. Puasanya tadi tidak batal. Yang keempat, perkara-perkara yang sampai sesuatu benda ke dalam rongga dalaman kita melalui anggota yang terbuka ni, yang keempat yang menyebabkan tidak batal puasa, yang keempat, ma wasala ilaihi bijarayani riqin khalisin tahirin bima baina asnani. Apa-apa yang sampai kepadanya, kepada jauh dalaman rongga dalaman ini, bijarayani, dengan berlalunya, dengan mengalirnya, riqin ailiur, khalisin ailiur, yang tidak bercampur, tahirin, yang bersih, yang suci daripada najis, bima baina asnanihi, dengan apa perkara di antara gigi-gigi dia. Adalah melekat sikit kesal-kesal makanan, celah gigi, tak boleh nak buang dah. Bekalan sahur dia ada benar-benar yang di celah-celah gigi dia, yang dia pun tidak merasai benda tersebut. Tiba-tiba dengan aliu dia yang tidak bercampur dengan apa-apa, aliu putih ni biasa, dan aliu tu tidak najis, melalui celah-celah gigi dia, tanpa dia sedar, maka ditelan oleh dia, maka itu juga dimaafkan dan tidak membatalkan puasa. Itu juga dimaafkan dan tidak membatalkan puasa. Kata musannif, walaupun ataupun benda-benda yang tidak ada walaupun dia kata musannif yang kelima tu, ataupun perkara yang bercampur, yakni ailio yang bercampur sekalipun, dengan syarat dia susah nak buang. Nak buang. Nak menjaga. Misal contoh kita dah bahaskan pada pengajian yang lepas, seumpama orang yang berdarah gigi, gusi je. Gusinya sentiasa berdarah, misal contoh. Susah untuk dia nak jaga, nak selalu meludah, sentiasa ludah, payah dia. Mana tak? Menyebabkan dia kadang-kadang tertelan juga. Dia sebab gusinya yang berdarah. Ini antara uzur-uzur yang dia maafkan dan buat puasanya tidak batal. Puasanya tidak batal. Yang kelima, perkara-perkara yang masuk ke dalam rongga dalaman kita melalui anggota yang terbuka tapi tak batal puasa, dengan ma wasala ilaihi wa kana ghubarat tariq. Apa yang sampai kepadanya, kepada jauh, faham tak? Adalah debu-debu jalan. Debu-debu jalan. Dia lalu ikut debu, tiba-tiba masuk debu, habis kok hidung dia, kok mulut dia, sampai ketekak rasa debu. Mana tak? Kerja tempat berdebu. Maka debu-debu jalan ni dimaafkan, tidak batal puasa, tidak membatalkan puasa.
Yang keenam, perkara-perkara yang dimaafkan juga masuk ke dalam rongga kita, ma wasala ilaihi wa kana gharbala daqiqin wa nahwaha, apa yang sampai kepadanya dan adalah ia tu gharbalat daqiq. Mana gharbalah? Benda-benda yang yang bercampur dengan tepung gandum. Kita ni nak proses nak menyucikan tepung gandum misalnya tu. Debu gandum, kotoran-kotoran gandum, debu gandum. Kita duduk biasa nak buat roti, nak buat apa kan? Debu-debu gandum ataupun kotoran-kotoran gandum tadi masuk habis mulut ke hidung. Maka juga dimaafkan dan tidak membatalkan puasa. Dan yang ketujuh, ma wasala ilaihi wa kana dhubaban ta'ira wa nahwahu. Apa yang sampai ke dalam roh, jauh ke dalam anggota dalaman dia adalah benda tu zubab. Apa benda zubab? Lalat. Lalat ta'ira duk terbang. Kata ta'liq, wa in ta'ammada fahtafami, walaupun dia ni sengaja buka mulut. Ada. Kalau sengaja buka mulut masuk lalat pakai dalam tekuk ni, bukan dengan pilihan dia, tapi dia walaupun dia sengaja buka mulut masuk lalat. Lebih-lebih lagi lah kalau tak sengaja. Mari nyamuk masuk pakai dalam tekuk, masuk ke dalam hidung. Ada. Maka wa nahwahu, seumpamanya lalat seperti benda-benda lain terbang lagi lah. Benda-benda terbang seumpama nyamuk, lalat masuk dengan sendiri ke tengkuk kita, masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Maka benda ni juga tidak membatalkan puasa. Mafhum? Naam. Maka itulah 7 perkara, 7 keadaan yang tidak membatalkan puasa walaupun masuk ke dalam anggota dalaman melalui pintu-pintu anggota yang terbuka. Sekarang ini kita melalui masailu manthuratun fis shaum. Ada beberapa masalah yang sering berlaku ketika berpuasa. Banyak masalah yang bakal disebut oleh musannif yang terakhir ni dalam bab membincangkan berpuasa ni, perkara-perkara yang sering berlaku. Yang kita kena fahami beberapa hukum dan masalah yang bercabang-cabang berkaitan dengan puasa. Yang pertama sekali, tengok, idza balagha as-sabi. Idza balagha as-sabi. Ai makna idza balagha as-sabi? Misal contoh, dia balik zuhur. Balik zuhur. Sebelum zuhur tak balik. Bila mana tidak balik, tak wajib lagi dia berpuasa. Tidak wajib lagi dia berpuasa. Dia ni balik. Balik zuhur. Misal, idza balagha as-sabi, apabila telah sampai umur seseorang kanak-kanak. Itu idza balagha as-sabi, apabila telah sampai umur kanak-kanak. Misal contoh pagi, dia tak balik. Saya tak balik lagi. Tiba-tiba tidur zuhur, mimpi. Bagi lelaki atau perempuan. Tu bagi perempuan, dia pagi tak ada apa-apa lagi. Zuhur, misal contoh keluarnya darah. Menandakan dia balik. Apabila telah sampai umur kanak-kanak. Sama ada lelaki atau perempuan. Tengok, lepas ni dia sebut hukum. Au aqamal musafir. Ataupun menjadi mukim orang yang bermusafir. Makna? Apa makna? Yakni, pagi dia musafir. Tiba-tiba zuhur sampai rumah dia. Pagi tadi, dia bermusafir, naik flight daripada Kuala Lumpur. Dia tak puasa lah. Saya musafir daripada Kuala Lumpur nak balik Kelantan. Misal contoh. Maka, flight daripada KL ke Kuala Lumpur sejam je. Tapi dia duduk di Kuala Lumpur tu, dia duduk jauh. Dia keluar 10 subuh lagi. Dia pergi airport. Sebab kena check in.
3 jam sebelum, 2 jam sebelum, mana dia keluar pergi ke airport sebelum subuh lagi, membolehkan dia ni tak puasa. Maka dia tak puasa hari tersebut, bulan Ramadan ni. Dia naik flight, tiba-tiba sampai ke Kelantan Zuhur. Yakni au aqamal musafir, makna orang musafir tiba-tiba jadi mukim sampai rumah dia dah. Adakah masih lagi dia boleh meneruskan makan dia? Sebab dia tak puasa. Atau kanak-kanak pada pagi dia tak balik, tiba-tiba petang Zuhur dia balik dengan mimpi ataupun dengan keluar darah. Bagi perempuan, adakah lepas Zuhur tu, sebab hari ni, hari tersebut dia tak puasa, adakah dia boleh lagi makan minum? 2. Yang ketiga, au syufiyal marid wa hum shaimun, ataupun sembuh orang sakit. Syufia, disembuhkan orang sakit. Dia pening kepala, demam pagi. Allah, tak boleh nak puasa ni hari ni, letih, sakit. Terpaksa makan pagi, terpaksa makan ubat. Terpaksa makan, tiba-tiba dia makan. Pada hari tersebut batal lah puasa dia. Maka tiba-tiba Zuhur lepas makan ubat Panadol apa semua, sihat. Sihat. Au syufiyal marid, pada asalnya dia sakit, tiba-tiba dia sihat. Adakah masih lagi dia boleh meneruskan makan dan minum dia? Wa hum shaimun, dan mereka itu dalam keadaan berpuasa. Haruma alaihimul fitr, wajaba alaihimul imsak. Haram ke atas mereka berbuka puasa, yakni makan, wa wajaba, dan wajib ke atas mereka al-imsak, menahan diri. Boleh faham? Hukum dia haram dia makan dah selepas daripada tu. Misal contoh, dia puasa. Kalaulah dia tak berpuasa pun tak boleh makan. Tapi kalau dia berpuasa, misal contoh pagi dia puasa, wahum shaimun, dan mereka 3 orang ni tadi, hak baru balik, hak baru sampai rumah dia, hak baru sembuh daripada sakit, wahum shaimun, mereka ini berpuasa, tiba-tiba dia sembuh daripada sakit, tiba-tiba dia sampai rumah dia, tiba-tiba dia baru balik. Pagi tak balik, pagi dalam keadaan tidak wajib puasa, maka haruma alaihimul fitr, maka haram ke atas mereka berbuka puasa. Wa wajaba alaihimul imsak, dan wajib ke atas mereka itu menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Itu kalau puasa. Lebih-lebih lagi kalau puasa. Kalau pagi tak puasa pun haram dia makan dah lepas tu. Haram dah dia makan. Mafhum? Mafhum. Masalah yang kedua. Idza tahuratil haid wan nufasa. Apabila sembuh seseorang perempuan yang dalam keadaan uzur, haid, yang datangnya darah uzur, darah haid, awan nufasa, dan darah nifas. Apabila seseorang perempuan yang suci daripada darah haid dan darah nifas, au afaqal majnun, ataupun dia sedar daripada gila, daripada gila, au aslamal kafiru, ataupun baru masuk Islam orang kafir. Bila tu berlaku tu? Fi nahari Ramadan, pada tengah hari di bulan Ramadan. Pagi dia haid, pagi dia ada darah nifas. Boleh dia puasa? Haram dia puasa. Tak boleh dia berpuasa? Haram. Pagi dia haid perempuan, pagi dia ada darah nifas, pagi dia ni gila. Gila pagi. Atau pagi dia kafir. Tiba-tiba Zuhur tengah hari bulan Ramadan, hak darah haid tadi suci dia daripada darah haid. Hak darah nifas tadi suci dia daripada darah nifas. Yang gila tadi segar Zuhur, jadi baik.
Yang kafir zuhur masuk Islam. Istuhibba lahumul imsak, maka sunat bagi mereka ini menahan, tidak wajib, sunat sahaja. Kenapa? Pada awal pagi dia ni tak wajib puasa. Sama ada orang haid, orang nifas, orang gila, orang kafir, tapi berubah waktu zuhur. Hak gila jadi sedang, hak haid jadi suci, hak nifas jadi suci, hak kafir masuk Islam. Bagaimanakah baki-baki hari lagi? Adakah dia boleh makan dan minum? Istuhibba lahumul imsak, maka sunat sahaja bagi mereka menahan daripada makan minum. Tak wajib, sunat. Mana kalau dia nak makan, orang kafir saja, saya baru masuk Islam, boleh lagilah saya makan. Boleh, tak apa. Makan. Baru masuk Islam. Sunat sahaja, sunat. Bagi orang haid pagi, tiba-tiba zuhur suci, nak makan lagi petang, makan. Tak apa, sunat saja tahan. Tapi afdalnya dia menahan. Begitu juga gila, pagi dia gila, dia tak boleh puasa sebab gila. Tiba-tiba sedar waktu zuhur, maka dia nak makan minum. Boleh. Sunat sahaja dia menahan. Afdalnya dia tahan daripada makanan, minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dan wala qada'a 'alal majnuni wal kafir. Dan tidak wajib qada ke atas orang gila dan orang kafir. Tidak wajib qada. Adapun orang haid, orang nifas, wajib qada. Orang yang datang badannya darah uzur, darah haid, wajib qada. Begitu juga nifas. Adapun orang gila, pagi dia gila, tiba-tiba sedar zuhur, maka hari tersebut tak wajib qada. Begitu juga orang kafir. Pagi dia kafir, tiba-tiba tengah hari petang dia Islam. Hari tersebut dia wajib qada? Tak wajib qada. Hari tersebut tidak wajib qada. Mafhum? Dan masalah yang ketiga. Masalah yang ketiga, al-murtaddu, murtad wal-iyadu billah. Wal-iyadu billah, murtad. Orang murtad ni yajibu alaihi qada, wajib ke atasnya qada, mengqadakan, menggantikan ma fatahu min siyam, apa yang terlepas daripada puasa, asna'a riddatihi, ketika waktu murtadnya. Walau junna fi athna'iha, walaupun dia gila ketika dia murtad. Pada asal gila ni tak wajib qada, tapi dia gila waktu dia murtad, wajib qada. Ketiga masalah, seseorang yang murtad keluar daripada agama Islam bulan Ramadan wal iyad billah. Kalau dia puasa pun puasa dia tidak sah sebab dia murtad wal iyad billah. Nauzubillah min zalika ya karim ya Allah. Supaya Allah melihara iman dan takwa kita, iman dan Islam kita insya-Allah. Maka seseorang yang murtad di bulan Ramadan, wajib ke atas dia qada selama tempoh dia murtad. Walaupun dia gila ketika dia murtad, walaupun dia gila, wajib dia qada hari sepanjang tempoh dia murtad. Itu bagi orang murtad. Wal iyad billah. Maka masalah yang keempat, kita tangguh dulu ke pengajian yang akan datang. Insya-Allah, kerana waktu tidak mengizinkan. Kalau kita nak habiskan mungkin cukup dulu. Cukup dulu, insya-Allah kita sambung. Ada beberapa masalah lagi yang sering berlaku kepada orang yang berpuasa yang perlu kita ketahui hukum hakamnya, insya-Allah. Moga-moga kita diberi kesempatan lagi untuk bertemu, untuk belajar, untuk meneruskan pengajian kita dalam keadaan istiqamah. Dalam belajar ni untuk nak mendapat barakah kena istiqamah. Apa benda? Amalan-amalan kita pun kena istiqamah. Istiqamah diperolehi bila mana hati seseorang itu bersih. Maka buahnya, kesannya daripada hati seseorang itu bersih, dia akan mendapat istiqamah. Dapat istiqamah. Maka dalam belajar jangan lupa, sepanjang kita belajar, mana-mana majlis kita hadir, apa-apa perkara yang kita lakukan, pastikan kita lakukan dengan ikhlas. Pastikan kita lakukan dengan ikhlas. Apa itu ikhlas? Al-ikhlas al-amal li ajlillah. Melakukan amalan itu kerana Allah, bukan kerana makhluk, bukan kerana benda, bukan kerana pujian, bukan kerana
habuan, itu ikhlas. Pastikan kita belajar, kita hadir, biar Allah sahaja yang tahu. Perbanyakkan niat kita dalam belajar, terutamanya belajar dan perkara-perkara yang lain lagi. Biarlah kita lakukan dengan ikhlas. Kerana amalan ikhlas sahaja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma makna al-ikhlas? Al-ikhlas al-amalu li ajlillah. yakni amalan-amalan yang dilakukan kerana Allah. Li ajlika ya Allah. Keranamu ya Allah. Aku datang belajar ni keranamu ya Allah. Aku dengar ni keranamu ya Allah. Kerana Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhlas ada tanda-tandanya. Salah satu tanda-tanda ikhlas adalah bagi seseorang yang ada sifat ikhlas, baginya dipuji dan dikeji sama, tidak ada beza. Dipuji, level tu je dia. Dicaci, dikeji pun sama, tidak ada kesan kepadanya. Sebaliknya, kalau seseorang itu dipuji, oh saya bangga, dipuji. Tiba-tiba dikeji, oh, sedih, malas. Kenapa hari ni kena kutuk, kena keji? Itu tandanya kurangnya ikhlas dalam hati. Seseorang yang ada sifat ikhlas dalam hatinya, dia tidak menghiraukan pujian dan cacian. Baginya sama sahaja. Bagi seseorang yang ikhlas liwajhillah, mengajar, belajar ramai ke, sikit ke, masjid besar ke, surau kecil ke, dihadiri ramai ke, dihadiri sedikit ke, sama sahaja dia mengajar. Bagi yang mengajar, begitu juga dengan yang belajar. Maka seseorang yang ikhlas sama baginya dipuji dan dicaci, tidak mengharapkan apa-apa kecuali mu ya Allah, kecuali ya Allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga majlis pada petang ini supaya Allah kurniakan hakikat ikhlas kepada kita. Allahumma rzuqna haqiqatal ikhlas. Allahumma rzuqna haqiqatal ikhlas ya karim ya Allah. Allahumma rzuqna haqiqatas sidq ma'ak ya Allah fis sirri wal alan. Allahumma rzuqna haqiqatal iman, haqiqatat taqwa ya karim ya rahman ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa fahkinna fid din wa 'allimna ta'wil ya karim. Ya Allah, jangan kau haramkan segala kebaikan yang sebab kejahatan dan keburukan yang kami telah lakukan ya Allah. Allahumma la tahrimna khairan ma indaka min syarri ma indana. Sebab kebanyakan kebaikan-kebaikan yang kami tidak dapat lakukan disebabkan segala kejahatan dan dosa-dosa kami ya Allah. Menyebabkan kami susah bangun malam, disebabkan susahnya kami berzikir, disebabnya susahnya kami belajar kerana dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, jangan kau haramkan diri kami dan untuk mendapat keredaan-Mu, untuk mendapat segala kebaikan, walaupun diri kami mempunyai segala kejahatan dan segala kekurangan, kemaksiatan wal iyad billah. Allahumma la tahrimna khairan ma indaka min syarri ma indana bifadlika wa ihsanika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatiha ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.